Assalamualaikum rakan sahabat Keri Omah semua. Terima kasih kembali lagi seperti biasa. Kita akan berkongsi satu kisah seram dikongsikan oleh kita panggil sebagai Kak Yang lah, bukan nama sebenar. Kisah ni bukan berlaku pada Kak Yang lah, berlaku kepada adik dia yang bernama Amy. Bukan juga nama sebenar. Dalam kisah pada kali ini, Ri tidak bagi tahu tempat dan juga nama sebenar untuk menjaga dia punya, kita panggil, aib dan juga privasi lah, kita panggil sebagai gitu. Baik para sahabat Keri Omah, satu kisah yang dikongsikan oleh Kak Yam ini berlaku di Melaka sekitar tahun 2007. Dah agak lama. Amy ni dia orang Perak tahu. Di mana satu hari tu dia dapatlah tawaran kerja di Melaka di salah sebuah pasar raya sebagai kerani. Amy ni adalah adik kepada Kak Yang. Okey, setakat ni boleh faham dah. Okey. Dia pun apa lagi? Amy ni pun teruslah ke Melaka untuk cari rumah sewa. Tapi dia tahulah, di Melaka ketika itu rumah sewa boleh kita kata agak mahal juga. Sementara tu dia duduklah dengan member dia dua orang, menyewa bilik saja. Boleh katakan dia orang bertiga ni bekerja di salah sebuah pasar raya yang sama. Sebelum dia orang mula kerja, dia orang dapatlah, kita panggil, bilik sewa. Untuk dia orang sewa bertiga lah, bilik sewa. Tapi ketika itu dia juga carilah rumah sewa, tapi tak jumpa bang. Pusing situ, cari sini tak jadi. Boleh dikatakan di kawasan Bandar Melaka ketika itu harga dia dalam 400 hingga ke 700 boleh jadi. So dia orang yang kita kata baru mula bekerja, kalau harga dengan 400 hingga 600 tu agak mahal lah sebab baru bekerja, okay? Alright. Dipendekkan cerita, dia ni pun penat lah cari rumah sewa, pergi pusing sini, cari dengan kereta, Pada satu malam tu, Amy ni pun bermimpi. Dalam mimpi dia tu, dia ada nampak sebuah rumah yang tidak jauh daripada bandar. Dalam mimpi tu juga ada seorang pakcik. Pakcik tua yang memberikan sewa rumah kepada dengan harga RM300. Dia pun terjagalah. So dia terjaga tu, dia seperti dia boleh rasa yang wajah dia ni diraup ataupun diusap lah macam tu. Macam kita lah, kita tengah tidur tiba-tiba macam orang sentuh, macam orang usap muka kita. Dia bagi tahu dia diusap oleh seseorang. Bila dia bangun, memang tidak ada siapa-siapa. Dan keesokan tu mulalah pencarian dia bersama member-member dia lah untuk cari rumah sewa di luar kawasan bandar. Ronda punya ronda para sahabat, dia pun masuklah di salah sebuah jalan yang dilalui. Ketika itulah Amy dia kata, dia rasa pelik. Dia rasa jalan ni macam pernah aku tengok, tapi jalan ni dia punya sama dalam mimpi aku tadi. Dia masuklah di salah sebuah lorong yang kecil. Ketika itulah dia jumpa sebuah rumah. Rumah ni sebiji yang ada dalam mimpi dia. Apa yang lagi mengejutkan para sahabat edisi Malam Seram, dia jumpa dengan pakcik tua di alam nyata. Kau faham tak setakat ni? Rumah, laluan dan juga pakcik itu sama seperti dalam mimpi dia. Tapi kepada kali ini dia jumpa di alam nyata. Amy sendiri pun tak tahulah sama ada ni takdir ataupun apa, sehinggalah dia pun boleh sewa rumah tu serupa dengan mimpi dia, RM300. Alright, selesai saja urusan, maka serahlah kunci. Maka Amy dan juga member dia yang lain ni pun senang hatilah, gembiralah dapat juga rumah sewa. Punyalah lama dia cari dan akhirnya jumpa. Dia pun pergilah ke bilik sewa untuk angkut barang-barang. Kita panggil apa? Prepare dulu, yang mana kemah-kemah dulu. Masa tu dia berdua saja, yang seorang lagi tak ikut. Jadi Amy dengan member ni pergilah ke rumah sewa untuk kemas apa yang patut. Kita panggil mok-mok lantai, kemah-kemah, semualah. Sapu-sapu sampah. Kalau diikutkan pada malam tu dia orang tak nak pun tidur situ, tapi disebabkan mengantuk punya pasal, dia orang pun tertidur. Pada tengah malam para sahabat, tiba-tiba Amy ni dia terdengar seperti ada orang berjalan di ruang tamu. Ketang, 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 ketang.
Dia macam mana? Orang tu berjalan, dia macam muna mandi, tahu. Dia pergi, lepas tu dia pusing. Dia pergi, and then dia pusing. Amy ni pun dia rasa pelik lah. Tapi dia masih lagi buat tak tahu. Mungkin dia ingat itu cuma mainan perasaan dia saja. Disebabkan dia letih punya pasal, mungkin dia kata mainan ko. Bunyi tu pun senyap lah. Dan keesokan, kita boleh kata hari first day dia duduk ke rumah sewa tu. Hari yang pertama dia berpindah ke rumah sewa tu. Dia semua ni memang dah bekerja di pasar raya tu lah. Seminggu selepas daripada tu, Amy ni pun kita panggil apa? Dia dah mula bekerja. Sepanjang itu jugalah para sahabat pendengar edisi Malam Seram, dia didatangi mimpi yang pelik-pelik je. Mimpi yang aneh. Dia rasa tidak selesa sebab apa? Dia selalu bermimpi yang mana diri dia ini mengemuk lantai rumah. Dia mop lantai rumah yang ada kesel darah, sahabat. Dikatakan setiap malam para sahabat dia mimpi benda yang sama. Benda ni kita boleh kata berlarut lah. Dia tidak bagi tahu dekat member dia yang lain. Dia cuma memendam rasa. Tapi lama kelamaan dia memakan diri dia. Sehinggalah pada satu malam tu, alright, sini best, dia termimpi satu lagi hal yang pelik. Dalam mimpi dia tu, para sahabat, dia tengah mengemuk lantai yang mana ada kesedara. Cuma mok lantai. Tiba-tiba dia terus pergi mengemuk dekat kawasan bilik mandi. Tibanya di bilik mandi, sahabat, dia didapati ada sekujur tubuh yang mana tergantung. Leher perempuan itu dia macam terjeruk dengan tali. Pakaian perempuan itu berwarna berwarna merah. Wajahnya pucat lesing. Lidah dia ni kita panggil terjelir keluar. Sungguh menakutkan lah. Ketika itu Amy ni sangat-sangat takut lah. Masa dia tengok keadaan mayat tu macam mana, dia pun apa lagi berlari sekuat hati tinggalkan mayat tu, masuk ke bilik dia sendiri. Masuk je dalam bilik, tutup pintu, kunci rapat-rapat, duduk dalam keadaan takut. Tiba-tiba, sahabat, dia terdengar pintu itu bergegar macam orang langgar. Macam mana? Macam kita berlari dengan kuat, and then kita pun langgar pintu tu. Macam tu, kuat lah. Amy ni panik lah ketika itu, tak tahu nak buat apa. Sehinggalah dia rasa tubuh dia kaku. Dia cuba bergerak, tapi tak boleh. Keadaan tubuh dia masa tu memang kita boleh kata memang tak boleh nak bergerak, seperti ditindih sesuatu. Dia cuba sedaya upaya bergerak dan akhirnya dia berjaya, sahabat. Sedih jugalah, ialah bila kita ditindih dengan sesuatu objek yang berat, kita rasa macam nafas kita tidak cukup. Dia bangun dalam keadaan takut-takut. Masih lagi takut-takut ketika itu, sahabat. Dan rupa-rupanya pada pagi itu baru pukul 3 pagi. Ketika itu jugalah dia terdengar seperti ada orang yang berjalan di luar bilik. Bunyi itu tiba-tiba senyap. Dia tidak berani nak keluar. Dia dalam keadaan yang takut, dia tak berani dah nak keluar. Dia tidak tahu sama ada yang berlaku sekarang ni mimpi ataupun realiti. Amy pun ambil keputusan untuk baring semula atas katil dia dalam keadaan ketakutan. Benda inilah kita boleh kata berlarut sampai 2 ke 3 hari tau. Ketika itulah member serumah Amy ni mula dah tegur tentang perubahan yang berlaku pada diri Amy. Mana tidaknya, guys, masuk saja 2 hingga ke 3 bulan, keadaan tubuh Amy ni sudah mula kita panggil apa? Susuk. Sudah mula pakai susuk yang orang cocok tu dia sudah mula kurus. Selera makan Amy pun dah makin kurang. Amy ni dia tak ceritalah apa yang dia lalui dekat rumah tu. Dia cuma pendai saja. Amy ni seorang yang cabi. Dia cabi-cabi comel macam tu. Tapi tiba-tiba saja dia menjadi kuruh. Muka dia ni macam cengkung. Kita boleh kata keadaan Amy ketika itu menjadi seorang yang pendiam, tidak banyak cakap. Perubahan yang kita boleh kata agak ketara jugalah para sahabat yang terjadi pada diri Amy. Rakan serumah dia ni bimbang lah dengan keadaan Amy ni. Dia menyarankan, kata Amy, macam ni lah awak balik ke kampung dulu. Kita orang tengok keadaan awak ni dah macam sakit kot. Dia kata awak balik ke kampung lah. Setibanya di kampung, orang tua ibu bapa Amy ni dia tidak syak apa-apalah. Mungkin dia kata Amy ni putus cinta kot. Yelah, kenapa selalu berkurung dalam bilik. Bila ajak je keluar, bila ajak je makan, tak keluar.
Kita berbalik pula kepada Kak Yang, iaitu kakak Amy. Kakak Amy ni dia duduk dekat KL. Sepanjang tu dia rasa macam Kak Yang ni, dia rasa macam tak sedap hati tau. Dia berduduk dekat KL tapi hati dia rasa tak tenteram. Tak tahu kenapa dia rasa nak sangat balik ke kampung. Bila dia balik je kampung dia rasa macam ada benda pelik yang berlaku kepada adik dia, si Amy ni. Bila ajak dia keluar bilik, si Amy ni tak nak. Bila dia tanya ibu bapa dia, ibu bapa dia sendiri pun tak tahu kenapa Amy ni tak keluar daripada bilik. Daripada situlah dia mengambil keputusan untuk pergi ke bilik Amy dan ketuk pintu. Amy, bukalah pintu, Kak Yang ni. Amy, panggil, Amy tak nak buka pintu. Dan akhirnya Kak Yang ni pun paksa juga suruh Amy buka pintu. Dan last sekali Amy pun buka pintu. Masa tu jugalah Kak Yang nampak Amy ni dia macam berkelubung tau. Nampak macam wajah dia ni disorok-sorok. Dia susuk wajah dia ni, dia sembunyi wajah dia ni. Kak Yang pun tanyalah, kenapa ni Amy? Amy tak bercakap apa-apa tau sahabat. Dia cuma diakan diri. Kak Yang pun teruslah selok kelubung yang ada dekat atas kepala Amy ni. Ketika itulah para sahabat pendengar edisi Malam Seram, Kak Yang tengok dengan jelas wajah Amy yang sangat-sangat cengkung dengan mata yang lebel tahu. Tak cukup dengan itu, di muka dia penuh dengan jerawat dan bernanah. Kak Yang sendiri pun hampir tak kenal tahu adik dia. Kalau tubuh dia tak payah bagi tahulah, memang sangat-sangat kuruh. Terkejutlah Kak Yang masa tu. Dia tanyalah, kau dah kenapa? Tanya berkali-kali tak dijawab apa semua. Last sekali Amy ni pun dia tunjuklah lidah dia. Lidah tu dia mengecil tau. Kita boleh kata apa? Hilang separuh di bahagian kiri, hilang separuh di bahagian kanan. Dia semakin kecil lidah dia. Patutlah Amy ni susah sangat nak makan. Nak bercakap pun susah. Terkejut jugalah masa tu Kak Yang tengok keadaan Amy ni. Dan akhir dia, adik dia ni boleh berubah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia mula risaulah. So dia kata, macam ni lah Amy, jangan berdegil. Ikut Kak Yang kita pergi ke hospital untuk cek macam mana keadaan ni. Pergilah hospital. Doktor sendiri pun para sahabat tidak tahulah sakit apa. Doktor ni cuma bagi ubat jerawat saja untuk muka dia. Berkenaan dengan lidah dia tu, doktor tak dapat kesian apa-apa. Bila Kak Yang tanya, Doktor, adik saya ni sakit apa? Doktor tak bagi tahu dan doktor kata dia tidak ada jawapan yang pasti tentang sakit apa yang mengalami sebenarnya. Kak Yang sebablah, sedihlah tengok keadaan Amy macam tu. Alright, selepas pada 2-3 hari, ada pula cerita yang dikongsikan oleh Fuad. Fuad ni abang Amy lah, abang kepada Amy. Dia kata masa dia balik Lepok dengan member dia, dia balik ke rumah, dia nampak ada benda putih dekat luar tingkap bilik Amy. Benda tu dia nampak macam sekilas je lah. Dia nampak benda tu hilang. Selepas daripada tu, Fuad juga ada nampak kelibat seorang seperti pocong yang mana bertenggek atas busu anak-anak yang tak jauh daripada rumah tu. Fuad ni dia bagi tahulah dekat Kak Yang, dan Kak Yang ni rasa macam dah pelik sangat-sangat dah. Dia bagi tahu macam mana doktor sendiri pun tak boleh tahu apa sakit, mungkin dan mesti ada yang tak kena. Boleh dikatakan sahabat, di area jiran-jiran rumah dia ni kebanyakan juga nampak sosok-sosok pocong yang duduk bertenggek. Ada yang duduk dekat tangga, ada yang duduk di tepi rumah, tapi masih lagi area dekat rumah Amy. Kak Yana sendiri pernah nampak. Kak Yana ni kakak dia juga pernah nampak juga kelibat pocong yang duduk dekat tangga. Dia tengok keadaan Amy ni semakin hari semakin teruk, maka keluarga dia orang ni pun bawalah Amy ni pergi berubat dengan salah seorang perawat yang boleh kita katakan hebat jugalah. Perawat tu bagi tahu macam mana sahabat. Dia bagi tahu ada saka yang sentiasa ikut Amy. Dia kata saka tu daripada jauh, bukan daripada sini. Bila sebut dia daripada jauh, maka perawat tu bagi tahu ia mari daripada Melaka. So daripada Melaka para sahabat, dia tahulah bahawa mungkin dia ada berkait tentang rumah sewa. Ketika itu Kak Yang sendirilah, keluarga dia bagi tahu untuk supaya Amy ni dirawat sepenuhnya. Rawatan, kita panggil apa, proses rawatan sepenuhnya dilakukan. Masa tu jugalah keadaan Amy ni tidak bermaya. Seluruh tubuh dia sangat-sangat lemah.
Dia nak pergi dekat mana-mana sekalipun, nak makan nasi, nak mandi, nak pergi jumpa perawat pun, dia mesti dipapah. So kita rasa macam tubuh dia ni memang sangat-sangat lemah. Sampai muntah-muntah pun ada. Keluar darah tau pak. Kesihatan Amy ni agak kita panggil terjejas teruk lah. Bahagian berubat Amy itulah. Perawat tu bagi tahu berkemungkinan besar ada orang yang sengaja melepaskan belaan untuk ikut Amy ni. Atau mungkin untuk mengganggu Amy. Selepas daripada situlah Amy ni dia terima rawatan. Dan akhirnya hari semakin hari keadaan dia bertambah baik. Di mana lidah dia yang kecut tu kembali pulih balik. Dan alhamdulillah makan minum Amy seperti sedia kala terjaga dan wajah dan juga jerawat yang nanah dekat muka dia pun dah mula mengecut. Berat badan sudah mula seimbang lah, naik seperti biasa. Selepas daripada situ, member-member yang duduk di serumah dekat Melaka tu bagi tahu yang Amy yang mana dia ni dah berpindah di tempat yang lain. Dua orang yang duduk dekat Melaka tu pun ada juga melihat kelibat perempuan yang berpakaian merah. Sama juga Amy nampak dalam tanah sahabat. Jadi Amy pun membuat keputusan untuk tidak lagi kembali ke sana. Dia kata apalah, biar duduk dekat kampung saja. Dia takut macam benda itu mengganggu dia orang lagi. So guys, itu saja kisah seram yang dikongsikan oleh Kak Yam berkenaan adik dia yang bernama Amy yang diganggu ketika mana berada di rumah sewa di Melaka sahabat. Kita akan berjumpa di next video sahabat. Assalamualaikum.